Okay, saya kenalkan diri Nama saya Muhammad Isa bin Amri. Biasa orang panggil Sohok je lah kot dekat GE kot. Orang Terengganu kan. Saya asal daripada Terengganu. Okay, untuk education saya degree in healthcare dekat UniKL tahun 2014. Lepas tu kat situ sepatutnya saya buat master health science tapi tak sempat nak pergi. Nanti saya cerita kenapa. Lepas tu saya punya occupation saya yang pas saya account assistant. Maksudnya selepas saya habis belajar je, saya apply kerja jadi account assistant. Dia memang tak ada related, tapi sebab nak cari kerja kan, nak cari duit. So saya buat je account. Lepas tu tahun 2015 hingga 2017 saya jadi clerk runner dekat Awas SB. Saya punya GM. Lepas tu saya punya date join untuk JTB tahun 2015 pada bulan Mei dan saya promote untuk Unit Manager pada tahun 2020. Alright, okay. Tengok next slide. Okay, permulaan sebagai agent. Okay, dia macam ni Sebenarnya macam cakap tadi lah, sebenarnya nak jadi agent ni memang tak ada dalam kepala benda ni. Okay, sebab kalau ikutnya saya memang bukan jenis orang yang pandai bercakap, memang tak pandai bercakap. Bercakap tu boleh lah, tapi maksudnya saya tak suka bercakap dengan orang. Saya tak suka bergaul, saya jenis introvert, saya jenis macam, saya tak jenis yang optimistik, saya mesti punya orang. Maksudnya saya pandang sesuatu, saya nampak benda negatif je. Tu saya asalnya. Jadi, starting sebagai agent ni, okay, ceritanya macam ni. Alright, kita tengok next slide. Alright, okay, ceritanya macam ni. Dia macam drama Melayu sikit, drama sedih sikit. Dia normal. Okay, tahun 2014 saya jadi account. Lepas tu saya kerja selama 6 bulan sahaja. Lepas tu saya dah dapat offer sambung belajar sepatutnya. Sambung belajar nak pergi ke Scotland untuk buat master. Jadi benda ni dia berlaku macam terlalu cepat. Okay, maksudnya saya berhenti di 14. Pas hari Jumaat last saya balik ke Terengganu. Pada tahun 2015 saya balik Terengganu untuk settlekan saya punya lesen TPE. Bukan lesen TPE, saya punya tapi pasport nak pergi sambung belajar. Okey, lepas tu pada masa yang sama, masa tahun 2014 saya dapat offer kerja dengan Kak Iza time tu. Saya kerja bahagian wasiat. Sebab time tu kisahnya saya ni 2014 adik saya yang perempuan yang tengah tu dia ada buat event. Jadi dia belajar bahagian bahagian business study. Jadi dia temu ramah lah macam orang yang ada kerja berjaya kan. Jadi temu ramah Kak Iza. Lepas tu daripada sana adik saya ni ajak saya pergi Great Eastern untuk join time tu program T-Boss kot time tu kot. Jadi saya pun hantarlah dia pergi sana. Hantar sana adik saya cakap abang naik sekali je lah. Saya pun naik. Time tu tahun 2015. Okay, lepas tu saya pun masuk dalam event tu, dalam T-Boss tu kan. Tengok macam orang duk jerit-jerit. Saya pun tak faham benda dia orang buat dalam event tu. Tapi saya just attend je, dengar je. Terus ceritanya. Lepas tu, nak jadikan cerita, Mei saya balik ke Terengganu. Time tu saya dapat offer kerja dari Kak Iza. Saya dapat 2 offer lah. Saya dapat offer sambung belajar, saya dapat offer kerja. Jadi saya pun fikir time tu, grab je lah kerja ni kot untuk sementara sebab patutnya bulan 9 saya nak apply. Saya grab je lah kerja tu. Jadi saya balik bulan Mei, saya balik Februari, saya lupa dah. Saya balik hari Jumaat. Hati saya rasa macam tergerak nak balik. Sambil-sambil time tu nak pergi settlekan saya punya yang untuk pergi fly tu. Lepas tu, Mel balik. Saya balik sama kawan rapat saya. Dia Madi. Mungkin yang kat Jajah semua kenal kot, orang lama kot. Madi dan juga. Saya balik dia cakap, Madi, jom lah balik Madi. Rasa macam nak balik lah hari Jumaat ni. Lepas tu saya beritahu kat adik saya tengah kerja time tu, bos tak kerja. Cakap, Kak, jom balik lah Kak. Balik sekejap hari Jumaat. Lepas tu balik. Hari Sabtu, balik. Saya dah settle semua benda. Bincang dengan ayah semua pasal nak apply. Lepas ayah saya tanya lah, nak sama belajar ke nak kerja sebenarnya. Cakap lah kat ayah saya. Kerja ni sekejap je. Sementara sambil-sambil suka. Okay, lepas tu Ahad malam saya keluar dengan family saya makan malam. Macam biasa. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, esoknya benda ni macam berlaku pantas. Sekejap je. Macam tak ada signal, tak ada apa-apa isyarat. Okay, tengok next slide. Hari Senin pagi, saya nak pergi balik KL.
ayah saya kena heart attack. Ayah saya kerja bawa lori, saya anak pemandu lori tanah. Okay, itu yang saya tu, yang baju ujung tu. Pagi tu nak pergi nak balik KL lah time tu kan. Ayah saya pun ketuk pintu toilet. Dia kata, ayah dah nak gerak ni, cakap. Cakap, okey lah. Lepas tu salam macam biasa. Lepas tu dalam pukul 8, ayah saya call, dia suruh ambil dia kat lori. Saya pun pergilah pagi tu. Nak dengar ceritanya, pukul 8, pukul 9 dah tenat. Lepas tu pukul 11 ayah saya habis umur. Dia meninggal. Time tu, heart attack. Sekejap je benda tu. Time tu umur saya 25. Baru saya tak jadi ejen lagi time tu kot. Saya baru daftar ejen tapi saya tak aktif apa benda pun lagi. Itulah starting dia saya jadi ejen. Cuba tengok next punya slide. Okay. So technically, tahun 2015 saya lah anak lelaki, saya lah abang, saya lah ayah. Okay, time tu memang tak tahu benda nak buat apa. Memang saya punya time tu nak kata dia tak nampak apa benda lah sebenarnya. Tak nampak bayang lah. Time tu kalau kata sama belajar pun tak tahu nak pergi buat apa dah belajar. Time tu pun family cakap tak payah pergi belajar lah. So semua cancel. Sebab ayah saya, kita bukan family orang senang. Ayah saya just ada buat lori tu je. Tak ada, kita bukan jenis keluarga berharta, tak ada harta. Biasa-biasa je. Jadi dah jadi macam tu, saya pun dah decide, okey lah, tak payah sama belajar, kerja je. Kerja. Lepas tu saya activate saya punya agent code. Itu je saya buat. Lepas tu, okey, cuba tengok next slide saya. Okey, masa saya pergi nak jadi agent tu pula sebenarnya, okey, macam cakap tadi, saya memang bukan jenis yang suka bercakap dengan orang. Saya memang jenis penakut. Saya memang penakut daripada zaman sekolah lagi. Okey, kalau perasan tu gambar Madi, kawan saya tu, daripada saya kawan sekolah sampai ke jadi agent sama-sama dengan dia. Maksudnya, saya belajar daripada form 1 dengan dia. Lepas tu saya pergi MISM pun saya follow dia juga, duduk belakang dia. Dia ni memang jenis orang aktif. Pergi mana-mana dia memang suka ambil macam apa-apa pertandingan semua dia masuk. Syarahan ke pantun ke semua dia masuk. Saya just follow kat belakang je sebab takut. Memang tak tahu nak benda kan. Saya memang tak suka bercakap sebenarnya, tak bergaul dengan orang. Lepas tu nak jumpa interview untuk agent pun sebenarnya time tu pun. Nak jumpa saya punya GM dekat cyber. Saya naik motor, saya singgah dekat mana dekat UPM. Okey, tinggal dekat UPM, saya cakap Madi, teman aku kejap. Jom, aku ada nak jumpa orang ni. Tak tahulah kenapa nak jumpa aku. Biasalah ejen kan nak jumpa orang kan, bukan je beritahu pun sebab apa nak jumpa kan. Lepas tu, sambil-sambil tu pun saya bawa resume saya sekali. Sebab ada sesuatu bawa resume. Dia kata Kak Izzan ni ramai orang kenal, bawa dia resume. Bapak dia kerja ke. Lepas tu saya pun pergilah cyber. Cakap Madi, turun sekali ya Madi. Aku takut lah. Mulut ni takut je kerja. Tak ada benda yang berani. Lepas tu Madi pun turun sekali. Lepas tu duduk, terjebak. Dia duduk jadi ejen. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, lepas setahun jadi ejen, tahun 2016, kawan saya Madi ni pula yang meninggal. Jadi macam lost. Dia macam, masa ayah saya meninggal pun dia ada sekali. Saya meraung ke tepi dia macam apa pun dia nak buat, apa dia nak buat kan. Dia yang tolong macam bagi kita tenang kan. Last sekali tahun seterusnya dia pula yang pergi. Macam apa benda macam bengong je. Apa jadi gini tu saya macam satu lagi masa tahun tu pula, tahun saya first time setahun saya jadi agent, saya memang tak ada buat sales sangat. Okay, jujur cakap saya tak buat sales sangat. So benda tu memang tak bagus lah. Jangan follow sangat lah benda saya buat tahun pertama. Okay, tahun pertama saya ni secret agent. Maksudnya pergi mana-mana orang tanya kau kerja apa sekarang tak cakap jadi kerja buat jual takafu tu, buat takafu tu memang malu gila. Memang tak cakap admin. Orang tanya kau kerja apa mula nak sebut takafu jadi admin. Setahun tu admin je. Jadi tahun pertama tu saya ada 8 orang je klien. Seorang tu saya punya kawan, sepaksa dia ambil, dia pun tak tahu benda dia ambil. Yang kedua jiran saya, lepas tu adik saya. Ada 2-3 ketul lagi saya kutip tahu mana kan. Lepas tu saya macam tak pilih sangat sebenarnya takafu ni. Jujur cakap. Nampak macam berbenda kita tak feel lah benda itu buat. Kita rasa macam benda ni macam just cari orang, daftar, tu je. Mungkin ada yang sama yang rasa macam tu Yang mungkin dekat JC mungkin ada yang rasa benda sama apa saya rasa. Macam tak feel sangat apa saya kita tu.
Jadi nak tahun tu selepas kawan saya meninggal, Madi meninggal, saya yang terus uruskan dia punya claim. Lepas dah suruh settle semua claim dia tu, time tu dapat claim dia. Claim meninggal dia dalam 300,000. So tu saya rasa macam benda ni betul lah, kita boleh tolong orang lah benda ni. Daripada tahun tu lah saya start fight untuk Pakatan Rakyat. Sebab saya ingat lagi bukan sebulan, 2 minggu sebelum arwah meninggal, dia pesan dekat saya. Dia cakap, Sohor, dah lah follow aku, dah macam-macam dah aku ajar kau. Kau buatlah pula sendiri. Saya ingat sampai sekarang dia cakap, bawa rumah cakap macam tu. So maksudnya ni lah reason dia kenapa dia suruh saya belajar semua benda buat sendiri. Okay, tu satu benda. Satu lagi, okay, kalau nak cakap kat sini kan, saya punya perjalanan saya menjadi ejen ni taklah senang sangat, tak smooth sebenarnya. Sebab saya banyak pikul banyak benda sebenarnya. Okay, cuba tengok next slide saya. Okay, saya punya last sebagai ejen. Okay. Life saya jadi ejen sebenarnya tak best sangat sebenarnya, jujur cakap. Tapi terpaksa berlakon jadi best. Okay, sebab apa? Sebab time tu umur saya 26, saya ada adik 5 orang nak kena jaga. Saya ada mak seorang dengan keadaan ekonomi family yang memang tak stabil. Okay, so saya terpaksa fight time tu. Fight, maksudnya time tu kereta yang kat rumah semua jual. Sebab nak structure balik saya punya kewangan, saya jual semua kereta. Saya beli satu kereta untuk mak kita Azia, jimat minyak bayar murah. Tu je. Okay, itu saya punya life saya. Lepas tu daripada sini saya punya lifestyle kan, nak cakap kan, lifestyle memang downgrade gila-gila. Maksudnya nak cakap macam mana saya tanya. Okay, hidup saya tak cerita kot seorang masalah saya ni sebenarnya. Semua orang rasa macam saya tak ada masalah kot time tu kot, sebab saya jenis tak bercerita. Tapi sebenarnya saya punya timetable saya, okay, daripada saya jadi ejen, okay, saya bangun pukul 5 pagi. Lepas tu bangun pagi, saya prepare breakfast, buat bekal. Lepas tu saya pukul 6 pagi, saya hantar adik saya pergi ke PJ. Adik saya belakang tu kita naik motor je dulu tau. Naik motor, jadi ejen. Pukul 6 pagi hantar adik pergi PJ, office dia dekat PJ. Lepas tu saya masuk office pukul 8. Lepas tu saya masuk office, geduk, saya balik pukul 5.30, saya ambil adik saya pula. Lepas saya ambil adik saya pergi appointment. Tu waktu saya pergi appointment. Jadi nak cerita kat sini, tak ada alasan kot kalau kata tak ada masa kot. Sebab saya dulu pun rasanya lepas balik kerja baru saya pergi appointment kot. Saya pergi appointment, saya balik, kadang balik lepas maghrib, saya turun sekejap, lepas maghrib terus pergi. Saya naik motor je. Dia perjalanan sebenarnya time ni memang tak best. Sebab saya dengan adik saya 2 orang ni je, saya tak cerita kat sekolah masalah saya. Memang dengan dia je. Time tu masing-masing punya gaji pun kita terpaksa combine gaji. Lepas tu yang lebihan terpaksa bagi kat family sebab ada adik ramai lagi kat kampung. Benda ni memang kalau kita dengar macam benda ni macam tak logik tau. Cerita macam cerita Melayu tau. Tapi sebenarnya benda ni wujud sebenarnya. Macam saya time tu, saya just hidup kat KL sebulan dengan RM300 saja. Saya punya makan. Pada tahun 2017 hingga 2018 kot. 2017 hingga 2018. 2018 tu dah start okey sikit. Tapi masa nak ceritanya kat sini, memang susah lah time tu sebenarnya kot. Jadi kalau kata rasa macam tak lah, saya macam tak suka lah kalau orang bagi alasan sebenarnya. Sebab saya rasa macam saya punya life ni dah teruk sangat kot. Kalau orang yang bagi alasan tu, saya rasa macam kita boleh terima. Tapi rasa macam kau tak hidup aku lagi susah dulu. Itu saya fikir. Okay, sampai tahap sebenarnya susah time tu. Saya pergi appointment tengah malam dengan adik saya. Kadang-kadang tengah hujan, kita bahasa tujuh pergi appointment. Saya bawa adik saya sekali pergi appointment. Naik motor semua. Lepas habis kerja terus pergi appointment, naik motor. Pergilah. Kadang kita pergi Rawang, kita pergi Seremban, kadang kita pergi mana lagi? Siang Buloh semua dah pergi. Cuma naik motor je time tu kita orang buat hasil. Memang saya dengan adik saya 2 orang ni je lah time tu. Yang paling tak bestnya kadang-kadang pernah pergi appointment balik pukul 12 malam,
tak payah pancit, tengah hujan, saya ingat lagi lah dengan dia orang. Tapi dia punya alhamdulillah ni sebab adik saya ni jenis yang macam tak jenis ngada sangat kot. Dia jenis relax je. Kadang-kadang kalau macam tiba-tiba naik motor pergi appointment hujan, dia kat belakang gelak-gelak je, laju, hujan. Perangai dia macam tu. So saya rasa macam mungkin dia rasa susah tapi dia tahu saya macam saya lagi sedih kot. Ni kadang macam tu. Lepas tu dari segi kalau kata makan sebenarnya kita orang catu makan tau macam tu. Even kalau kata makan masak nasi, ada yang kerak nasi tu dalam bekas tu, kita tak cerita lah, mak kita orang tu minta cerita semua ni tau. Tak ada orang tahu. Dia pun rasanya sharing ni pun, yang cerita pasal kerak nasi ni pun kali kedua saya cerita ke orang. Saya tak suka, saya malu sebenarnya nak cerita ke orang. Okey, kerak nasi tu kita orang rendam, kita bagi dia kembang balik. Lepas tu kita orang dah kembang balik tu baru kita masak balik. Yang tu nasi kita makan. Dia susah time tu. Lepas tu kadang-kadang time tu saya punya live, kadang-kadang saya pergi GE kadang-kadang ada ejen yang minta dulu kita bayar pakai counter tau. Jadi ada ejen yang macam bagi duit RM5. Kadang-kadang ada bagi RM5 upah pergi bayar payment counter. Saya rasa macam ya Allah bersyukur gila dapat duit RM5 time tu. Sebab dengan RM5 tu lah saya boleh bayar minyak motor, saya boleh makan tengah hari. Tapi rasa macam kadang-kadang saya suka macam dulu Kak Rizal dan Kak Ira suka belanja makan. Tak cerita kan, tapi dulu saya suka follow diorang sebenarnya sebab saya boleh makan free. Tapi diorang tak tahu sebenarnya saya tak ada duit. Saya follow je diorang sebenarnya. Sebab saya memang Izzah, nak saya nangis. nampak. Betul Kak, dulu kalau akak puasa saya follow akak bila akak pergi ke kopitiam ke atas ke. Sebab sebenarnya time tu saya lapar sebenarnya. Tapi takkan saya cakap saya lapar, saya just follow je lah mak kau orang belanja. Tu jujur cakap. Tapi benda-benda macam ni buat kita jadi rasa macam lagi kental tau, lagi strong tau. Benda macam ni. Jadi saya decide macam saya dah let go saya punya belajar. Adik-adik saya kecil lagi time tu. Yang kecil time tu ada 6 tahun, ada darjah 3, ada form 1, ada form 5. Kecil-kecil lagi. Jadi tak nak memang nak kena fight. Jadi apa yang saya buat time tu? Saya gunakan dari segi sales kan. Dia macam ni tau. Dia mungkin tips lah kot kalau ada orang follow kot. Okay. Apa yang saya buat time tu, setiap tengah hari kalau kata saya kena pergi gym, time tu saya macam ala-ala macam runner kan. Tengah hari sejam tu, 2 jam tu, kadang-kadang saya tak lunch, saya terus pergi appointment. Time tu saya pergi appointment. Lepas tu kadang-kadang bila saya jadi macam contoh dulu pun kadang-kadang ada ejen tolong buat payung pagi, so minta kirim beli payung semua kerja saya buat time tu. Suruh je saya buat apa, semua saya buat. Janji boleh dapat RM5-6. Bagi saya dah besar sangat time tu orang belanja saya RM5. Jadi even kalau kata ada ejen suruh tumpang beli payung, saya ambil gambar, saya post kat Facebook. Alhamdulillah yang ni payung untuk klien. Tapi sebenarnya bukan untuk saya tau. Itu saya buat. Lepas tu apa lagi? Contoh saya pergi buat payment dekat kaunter. Tu payment orang lain punya klien tau time tu. Tapi saya pergi kaunter, saya cakap Alhamdulillah tengah buat payment untuk klien. Tapi sebenarnya tu bukan untuk saya sebenarnya. Saya just gunakan benda tu proper, tapi benda tu terpaksa proper nak bagi nampak kita nak kena buat rebranding di kita tau. Sebab jujur cakap saya daripada segi sales saya tak strong sangat. Tapi saya kuat dari segi recruitment sebenarnya. Even tahun 2017, tahun 2018, saya boleh rekrut dalam 30 orang kot time tu kot. Sudah ada ejen. Tapi benda tu saya buat lebih kepada saya branding saya lah time tu. Sebab satu lagi, saya pergi appointment pun, cari motor carilah rupa saya pergi naik motor dulu, pergi appointment, saya tak ada kereta. Kadang-kadang basah kuyup, kena hujan. Bila saya pergi appointment tu saya macam mana? Okay, kalau macam sekarang senang, kita dah ada online. Dah boleh NFT semua benda kan. Tapi dulu tak. Dulu kita bawa laptop yang besar tu, laptop tu pergi appointment. Okay, contohlah kalau kedai mamak ujung sana. Jadi saya akan berhenti motor ujung sana. Berhenti motor ujung sana, saya akan cari kedai dulu. Saya standby dalam beg saya standby cuci muka, saya standby tisu basah, semua saya standby. Pergi sana, saya bersih-bersih muka dulu, baki-baki muka sikit, sikat rambut semua, minyak rambut semua ada dalam tu. Baru saya pergi appointment, saya pergi jumpa orang. Tu apa yang saya buat.
kadang-kadang ada juga macam ada klien yang macam terserempak saya cakap bukan awak ke lalu tadi tu. Saya lah. Jauh sikit. Time tu dah jadi macam tu agak-agak sikit lah kan. Macam sudah nampak pula lah dengan motor aku ni. But kita bukan nak macam kata nak tak nak bagi orang nampak motor itu, bukan sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada certain klien ni jenis macam nak agent yang macam nampak macam stabil. Jadi saya terpaksa berlaku yang konon-konon diri saya ni stabil sebenarnya. Jadi saya terpaksa lah parking jauh. Itu saya buat dulu. Okay, dari segi marketing pula, daripada sales pula kadang-kadang dulu saya jenis yang memang tak bercakap. Jadi bila tak bercakap ni saya terpaksa bercakap. Okay, maksud terpaksa bercakap kat sini, dulu saya tak bergaul dengan budak-budak belajar saya. Tapi bila dah jadi agent ni, saya terpaksa pergi join apa-apa WhatsApp group, semua saya join. Apa yang saya buat dulu. Okay. Yang kawan-kawan rapat memang tak ambil sangat pun. Jadi saya terpaksa attack orang-orang yang tak berapa nak rapat saya ni. Orang itu semua jadi klien saya. Itu saya buat dulu. Daripada sales. Lepas tu apa saya buat lagi, saya suka buat promo-promo, poster-poster. Tak nak saya belajar lah dulu. Dulu tak ada orang nak bagi pun poster-poster. Memang saya buat sendiri je. Jadi dulu pun kalau poster pun saya tak ada pakai macam apps kan. Sekarang ada apps yang canggih kan. Dah ada macam template. Dulu tak. Dulu saya pakai PowerPoint je kot. Dia macam poster bongok-bongok gitu je lah. Tapi okey je lah. Pakai je lah benda tu. Yang tu saya buat. Lepas tu macam sesuai tajuk kita apa tadi? Tajuk kita kak? Rasa macam nak putus asa Okey. Sebenarnya kalau kata nak putus asa, sebenarnya banyak kali kau putus asa kot. Sebab saya tak rasa macam saya punya perjalanan jadi ejen ni macam terlalu smooth. Dia jadi ejen tu okey, cuma saya punya macam masalah. Contohlah, saya pula, mak saya pula lepas ayah saya meninggal, sebelum tu dia sihat. Tapi lepas dia meninggal je, tiba-tiba kena minus stroke. Jadi, memang setiap minggu, weekend tu memang saya allocate untuk balik Terengganu. Sebab kalau pasal memang ramai, memang orang selalu, dulu orang suka sindir saya tau. Sindir saya selalu buat Terengganu. Sebenarnya saya tak cerita pun kat mak orang yang masih sakit sebenarnya. Tapi biasa orang suka judge kan, bila kita balik, orang suka balik kan. Sebenarnya tak, sebenarnya saya memang terpaksa balik sebab nak tengok mak kita, tu je. Sebab risau apa berjadi kan. Jadi, nak cerita je kat sini, Takaful ni sebenarnya, dia kalau nak buat dia kena daripada kita kena tahu big why kita lah sebenarnya. Dia back to basic balik kenapa kita buat Takaful sebenarnya. Maksudnya kat sini kan, saya tak cerita sangat saya punya achievement kat sini sebab bagi saya achievement tu memang benda tepi tau. Tapi bila kita masuk dalam career ni sebenarnya kita kena tahu sebenarnya apa benda kita nak sebenarnya. Yang tu yang saya fikir. Macam saya buat Takaful memang betul kita nak duit sebenarnya. Kita nak cari income, tapi reason kenapa saya buat Takaful sebab saya nak masa sebenarnya. Sebab saya nak masa banyak untuk family. Sebab macam saya cakap tadi lah, lepas ada 2 tahun saja saya jadi ejen, 2016-2017 jadi ejen, lepas saya terus full time. Dan tu full time saya tak strong, saya ada dalam 2,000 je saya punya commission. Tapi reason siapa saya full time sebab memang saya nak kena balik Terengganu selalu. Lepas tu saya tak kena settlekan adik-adik saya sekolah semua. Lepas tu dari segi masa semua sebab saya terpaksa nak hantar adik saya semua, terpaksa. Jadi memang nak kena masa yang full untuk saya buat Takaful. Lepas tu, okay, kalau dulu, kalau sekarang kita macam nak cakap tadi lah, kita boleh buat NFT kan. Kalau macam dulu, kalau sekadar nak kena game dengan klien tu normal lah kot. Tapi kita tak cerita lah klien kita daripada jauh. Contohlah, saya pernah tengah-tengah hujan, pergi ke Seremban, daripada Bangi pergi Seremban naik motor semua, tunggu 2 jam klien tak datang. Balik nangis kita. Nangis tau. Tak motor time tu lah, drama-drama India tau, drama keling dalam motor time tu. Tapi tak cerita kat orang semua tu kan. Bila orang tanya, macam mana? Okey. Bila adik tanya, okey. Sale okey. Satu lagi, kalau saya pergi appointment kan, apa yang saya buat sebenarnya dia lebih kepada berkat semua. Sebab, okey, mula-mula saya jadi agent, saya bagi allowance mak saya RM300. Memang tak cukup waktu tu kan. Lepas tu saya naikkan jadi RM500. Okay, setiap kali kalau saya pergi appointment, mesti saya call mak saya dulu. Cakap, ibu, abang nak pergi appointment ni. Nanti
berdoa close kalau close ni kita bagi 2 tau, commission tau. Cubalah buat, serius. Benda ni memang jadi betul tau. Contoh siapa-siapa ada yang dah ada kahwin ke, ada husband ke, dari wife ke, kadang-kadang sebelum kita go appointment tu, bagi saya sebenarnya benda ni berkat sebab benda ni hati manusia nak jentikkan kita atau jentik tau. Kadang-kadang kita pergi present pun bercakap berterabur je pun, tapi kalau kata Allah nak bagi, dia bagi sebenarnya. Dia lebih kepada berkat sebenarnya. Jadi nasihat saya lah kan, tak adalah nak kata macam kita ni ustaz sangat kan, tapi maksudnya kat sini, contoh kalau sebelum pergi appointment tu, better lah kau dulu husband ke, wife dulu ke, yang tak kahwin lagi, call lah mak ayah ke, call minta restu, minta doa-doa. Sebenarnya jadi tau. Sebab bagi saya punya GM saya sebenarnya mak saya sebenarnya GM saya. Yang suka monitor saya punya sale mak saya. Sebab cakap dah bila start kali saya pergi appointment, saya call dia. Lepas tu bila dah balik, cakap bu, dah close ni, close RM200. Okay, komisi kita bagi 2 bu, 25%. So bulan depan saya dah start naik-naik saya punya mak saya punya commission. Sebab saya ada aim saya lah kan, berapa nak bagi kat mak kan. Itulah saya buat. Okay. Lepas tu daripada macam mana saya rekrut daripada tadi lah, macam saya cakap ni tu, saya lebih kepada macam buat personal branding. Okay, sebenarnya kita jadi agent ni kan, sebenarnya dia kalau kita buat seorang tak best tau. Dia lagi best kalau kita buat ramai-ramai. Contohlah, walaupun kita ni masih lagi agent, saya bukan sukalah, saya nak beritahu better kita rekrut awal kawan-kawan kita. Sebab kadang-kadang kita tak sure bila kita nak naik UN. Macam time tu tahun 2017 saya dah start rekrut dalam berapa puluh orang kot, dah start rekrut time tu. Tapi tak adalah semua menjadi. Tapi at least kita rekrut, kita dah belajar awal sebenarnya macam mana kita nak jaga agent, macam mana kita nak handle satu team sebenarnya. Satu lagi, yang best ni kalau kita dah start rekrut ni, yang best dia sebenarnya dia tolong support emosi kita tau. Sebab kadang-kadang macam saya dulu pun, saya pernah je macam bila dah macam kita dah pernah jadi penat kan, macam adalah macam kadang-kadang dia give up kan. Pernah je saya balik Terengganu 3 bulan hilang macam tu kan. Tapi masalahnya walaupun hilang 3 bulan daripada radar tu, agent akan direct kita tau. Direct kita macam message kita, ni macam mana produk ni macam mana ni. So bila ada agent, dia secara automatik macam push kita ke atas sebenarnya benda tu. Itu yang best dia kalau dia start ada agent. Okay, dari segi recruit pun sebenarnya, apa yang saya buat, macam kita buat sales. Recruit dia macam buat sales sebenarnya. Kadang kita tanya orang, dah takaful ke tak? Cuba tukar sikit. Tak jadi agent tak? Nak tak follow aku buat jadi takaful? Nak tak? Dia benda tu gerak sekali tau. Contoh kalau macam ada klien saya, contoh tadi macam kata buat sub agent kan. Okay, sub agent saya pun ada buat sub agent juga dulu. Kadang sub agent tu dah saya suruh dia orang jadi buat takaful juga. Kadang-kadang dia orang okey je. So kenalah belajar untuk recruit. Okay, recruit maksudnya recruit sini lebih kepada branding lah. Kita kena jaga kita punya Facebook, jaga kita WhatsApp story, semua kena jaga. Especially Facebook lah. Facebook sampai ada IG. Saya IG tak aktif sangat, lebih pada macam personal, lebih pada Facebook lah kot. So apa-apa yang saya recruit semua daripada Facebook. Maksudnya kat Facebook tu kalau kita contohlah tak ada aktiviti nak buat. Aktiviti nak buat, bagi saya paling kurang pun bukalah post tu, biar nampak lambang Great Eastern, snap gambar secantik, letaklah kopi ke tepi tu ke, ambil gambar. Hai, Assalamualaikum, morning, ni tengah buat quotation ni, siapa-siapa nak select boleh join, boleh Roger. Tu je saya buat dulu. Daripada situ je lah. Lepas tu, contoh dulu kita ada polisi kan, dulu ada polisi. Okay, polisi tu saya suka selfie dengan polisi. Dengan polisi tu lah saya macam, okay, alhamdulillah ramai ambil plan tahun lepas. Okay, jap nanti kita hantar kita punya polisi ni. Itu saya buat dulu. Padahal polisi orang lain, cedok je mana-mana orang dia polisi kat office tu kan. Benda sama boleh buat jugalah benda ni. Boleh pakai tips ni. Satu lagi, macam tadi saya tengok dia ada ramai lagi yang tak buat yang TCF generasi iGen lah, generasi kan. Okay, better buat. Generasi sebenarnya best gila kalau kita betul-betul faham dia punya produk dia sebenarnya. Sebab generasi ni murah sebenarnya. Murah. Baby dalam umur 30 dan 50-60 ringgit dah boleh buat dah. Jadi kita boleh close laki bini benda ni. Kadang-kadang saya suka buat dalam bentuk poster tau. Poster macam, buat poster simple-simple je. Kena rajin sikit lah benda ni. Buat takaful ni kena kreatif sikit. Buat poster, buatlah macam okay, cross hibah. Sebab sekarang ni orang tengah duk
dengan cross hibah. Jadi kita buat poster pasal cross hibah, letaklah harga berapa something. Belas je lah. Okay, dia simple sebenarnya buat Tagafu ni. Dia kena happy je lah. Tak adalah macam bila otak reply tu macam dah stress. Memanglah stress, otak reply dia butik kan. Tapi macam tak apa, dia okay je. Kadang-kadang nanti lepas 2-3 tahun baru datang balik. Jadi kita just make sure kita je hidup lagi lepas 2-3 tahun tu. Tu je penting sebenarnya kalau kita buat Tagafu. Okay. Ada soalan tak? Takat ni. Siapa ada soalan tu boleh bagi soalan ni. Ni korang nak tanya macam mana Sohok apa ni as dia punya agent dulu, dia punya perjalanan ni semua kan. So kalau korang rasa korang susah, korang rasa Sohok lagi susah tak? So kalau ada soalan, sila tanya soalan lah. Kau tanya je lah. Benda ni simple je. So, cuba Sohok cerita macam mana you rasa, sebab mostly agent macam even akak lah contoh kan 4 tahun, 3 tahun lebih jadi agent baru I nak fight for unit manager. So macam mana you rasa masa you ready untuk pikul tanggungjawab and you nak fight untuk you punya UM? And apa you rasa bila you dah duduk kat UM punya level? Maksudnya you dah berjaya ke level, maksudnya you dah berjaya ke orang kata challenge seterusnya macam itulah. Okay, dia macam ni tau. Dia bila kita buat Tagafu ni, okay, saya sebenarnya admire dulu tau. Zaman saya dulu saya jadi agent, time tu tiba-tiba Kak Jaja naik GM, Kak Ira dan Kak Riza dengan Kak Nok dulu jadi Kak N dulu jadi UM. Sebenarnya benda tu macam inspirasi saya tau, macam nak push juga tau. Macam saya suka lifestyle diorang sebab salah satu saya kenapa saya jadi agent, saya full time sebab time tu saya tengah susah-susah buat kerja. Masa jadi runner, diorang boleh bersuka-suka dia je. Jadi saya macam best gila lah lifestyle diorang ni, relax je. Jadi apa yang saya buat, saya nak macam cakap tadi lah, bila kita buat Tagafu ni kita kena kreatif sikit. Jadi benda ni macam kita punya career kita punya business kau. Lepas tu kita kena aim siap, kita nak ada satu agensi. Dari segi agensi tu pun apa saya buat dulu, daripada starting tahun 2017 saya dah start buat satu macam, kita kena berangan awal lah, berangan, tapi janganlah berangan tak bergerak kan. Berangan buat lah. Maksudnya kat situ, saya berangan saya nak agensi macam mana. Jadi saya dah start recruit. Bila dah start recruit time tu, bila kita recruit saya tak pas saya punya agent saya direct pergi ke GM ke apa sebab saya direct dengan GM kan. Saya tak pas direct diorang pergi kelas tau. Saya suka tarik agent kita orang buat kelas sendiri. Itu saya buat. Memang saya daripada tahun 2017 saya memang dah, time tu tak UM lagi, tapi memang saya tarik agent saya untuk buat kelas sendiri. Saya buat kelas cara saya, even saya buat poster pun, saya just buat satu group untuk agent saya. Dalam group tu memang saya blast saya punya poster tu untuk diorang pakai. Tu saya buat. Jadi, kadang-kadang saya punya, kita bukan tak ready tau nak UM tau. Cuma kadang-kadang dia punya requirement dia tu lah, kadang-kadang tak mencapai kan. Sikit lagi. Tapi benda tu macam sebenarnya tak sikit pun, tak banyak pun. Tapi tak tahu cara sebenarnya. Contohnya daripada tahun 2018 sampai tahun 2019. Okay, saya tak tahu saya final year UM. Sebab saya punya tak cukup, macam agent bawah tak cukup. Jadi dari situ saya terpaksa macam buat satu cara strategi macam mana nak bagi senang monitor untuk buat UM. Tapi time tu saya tak ada cara tau. Tapi bila dah naik UM baru saya jumpa cara tu. Okay, cara tu saya ada share dengan Kak Ariza yang Excel tu. Mungkin nanti Kak Ariza boleh tolong share ke kat dia orang macam mana nak buat. Okay. Sebab hari tu pada share waktu yang dekat group tapi tak in details lah. Ada slide dia. Ada dia bukan saya punya lah slide tu. Benda tu saya cedok daripada online juga tapi saya tukar sikit. Kalau macam dia punya asalnya dia based on FYI. Lepas tu Tia ada tambah kot, so Tia ada tambah untuk kita kirakan commission tu. Mungkin nanti akak boleh guna benda tu kot untuk diorang kot. Sebenarnya lagi senang lah, lagi nampak figure tu sebenarnya. Itu saya buat. Lepas tu nak tanya, okay, bila you dah ujung-ujung nak melepasi fasa you nak naik UM, apa you rasa untuk you nak achieve benda tu, did you, and apa you rasa bila you dah dekat UM? Okay, tahun 2019 saya naik UM tahun 2020. 2019 bulan 9. Bulan 9 saya give up. Kan? Give up je kerja aku kan. Kenapa you give up? Masa tu kan kita berborak kan, kenapa you give up?
Boleh tu. Saya give up sebab tak ada orang guide tau. Dia macam tak ada orang guide. Kita nak buat lah, tapi time tu pun saya punya FYC macam jauh lagi. Agent saya pun macam okey tapi macam tak okey. Saya macam tak faham benda apa aku nak kena buat Jadi saya masa time tu saya bertenang kejap. Saya balik Terengganu. Saya punya style macam tu. Kalau saya nak bertenang saya balik Terengganu, saya pergi belakang rumah saya mencakur tangkup pisang. Tu saya punya style. Saya relax je. Lepas tu saya bincang dengan mak saya. Macam mana nak buat? Jadi bulan 10 saya hilang sekejap. Akhir bulan 10 saya balik. Saya rangka balik sana. Saya comeback balik. Dia memang dia nak hilang, dia bukan nak hilang tau. Dia bila kita macam kata dengar tak, bila penat jangan down lama-lama bila kita penat kita berhenti sekejap, lepas tu kita bangkit balik. Janganlah macam penat kita tidur, lepas tu tiba esoklah wafat lah, kita meninggal. Tak nak macam tu. Maksudnya kita rehat, kita relax sekejap. Lepas tu bangun balik. Jadi saya rangka balik. Bulan 10 tu dah macam dah kira hujung lah tu. Saya rangka balik. Time tu memang time tu hari-hari saya call mak saya. Saya call mak saya. Cakap saya kadang-kadang kalau saya tak call mak saya yang call saya. Memang mak saya call. Okay, kalau ibu saya pergi appointment pun. Okay, saya pernah time tu bulan 11. Saya demam. Time tu dah macam hujung-hujung lah kan. Saya demam. Saya duduk, saya pergi lepak dengan rumah ejen. Yang depan saya ejen ni. Saya demam yang teruk. Saya memang demam ingat mati lah time tu kot. Sebab tiba-tiba saya tak nak bangun time tu. Saya sakit urat satu badan. Okay. Lepas tu, tapi time tu dah hujung-hujung. Nak jadikan ceritanya, sihat sekejap. Lepas 3 hari kot saya baru okey. Esoknya, saya sihat sikit. Saya terus pergi appointment. Itu saya punya perangai. Bila saya kata nak, saya nak. Tak kisahlah apa jadi. Saya punya konsep saya redah je lah. Apa-apa jadi, berjadilah. Jadi terjadi. Tapi macam patah balik apa yang cakap tadi, sebenarnya benda ni lebih kepada berkat sebenarnya. Saya cakap kat mak saya sebelum tu. Sebab satu lagi masa bulan 10 tu saya bawa mak saya pergi tengok kereta sebenarnya. Saya cakap mak saya, kalau abang naik UM tahun ni, abang tukar kereta ibu ibu naik kereta lain pula Ibu doa lah abang naik UM tahun ni. Lepas tu mak, bila orang dah ada doa kita, satu lagi bila dah memang kita kata kita fight, saya minta doa dengan semua orang tau. Even saya balik Terengganu tu pun saya lebih macam termenung tengok adik-adik. Macam takkanlah kita nak duduk macam ni je kan. Duduk cara macam ni je kan. So fight je lah. Itu yang saya buat. Kadang-kadang kat sini kita buat agent ni sebenarnya kita kena fikir DIY kita je. Kita jangan fikir sangat apa benda kita, apa masalah kita tau. Sebab masalah tak pernah habis tau. Bila naik UM pun ada masalah sebenarnya. Dia normal tau. Tapi benda sekali, benda ni kita kena gerak je, buat je. Itu je apa yang saya pasak dalam diri saya. Lepas tu kalau apa-apa benda pun, lebih pada macam dia betul kita utamakan self reward diri kita sebenarnya. Tapi sebenarnya lagi best kalau kita achieve something, kita bagi self reward tu, bukan self reward tu dekat orang yang kita sayang sebenarnya. Itu dah best apa yang saya buat. Contohnya lepas ni UM je, mak saya kata nak kereta lain lah pula, besar sikit boleh tak? Saya pun tukar kereta mak saya. Itu yang saya buat. Saya punya lepas tu yang kita kena set target. Contoh macam saya punya target saya nak bagi income dekat mak saya. Contohnya saya start dari agent saya bagi RM300 kat mak saya. Lepas tu saya naik dalam RM500. Lepas tu saya naik RM1,000. Lepas tu sekarang ni saya naik dalam RM2,011 saya bagi kat mak saya. Bagi saya benda tu macam saya punya satisfaction saya kot. Kenapa saya nak kena fight buat darah full? Satu lagi saya tak rasa kot mungkin bidang lain boleh buat benda yang sama. Tapi sebab kita dah masuk dalam bidang darah full, dah alang-alang buat je lah sebenarnya. Itu saya fikir. Kalau nak patah balik tu rasa macam dah jauh dah kot. Sebab saya pun macam sebelum tahun 2018 pun saya pernah rasa give up juga. Sampai saya dah apply, saya bukan apply kerja, saya pergi apply sama belajar. Rasa macam dah macam dia kadang-kadang dia goyah benda ni tau. Kita tengah goyah. Dia normal, benda normal tau. Kita buat takaful kita normal, kita goyah. 2018 saya pergi apply sama belajar sebenarnya. Nak pergi sekolah balik. Rasa macam, tak jadi nak, aku nak kena bagi balik lah. Apa benda aku nak. Tapi bila fikir-fikir balik rasa macam dah jauh dah aku masuk ni. Dah termasuk dalam bidang ni dah sebenarnya ni. Dah alam buat je lah. Boleh je sebenarnya. Itu je sebenarnya. Sebenarnya dia kena
nak tanya, bila you down, you mention you akan balik Terengganu and then you do whatever you want to peace your mind. Okay, apart of that, dalam masa yang sama, apa yang Sohok plankan untuk balik ke jalan dalam takaful ni? Supaya maksudnya tak pernah down, nak bangkit balik lah. Apa yang Sohok buat? Bangkit balik apa saya buat? Okay. Pendek kata, kalau saya balik Terengganu tu saya tak ada macam balik tu tidur. Tak sebenarnya. Saya balik Terengganu, first kali benda kita buat, saya banyak borak dengan mak saya. Kita borak, lepas tu first kali saya ingat balik tujuan saya kerja ni sebab apa. Okay, saya fikir tu tujuan kerja sebab apa sebab cari duit. Okay, kalau kata kita pergi tempat lain sekalipun, kalau kita kerja makan gaji sekalipun, kadang-kadang kita rasa macam okay, stres ada kita rafu ni, nak cari orang lah, tak ada orang, ignore lah. Tapi sebenarnya bila kita fikir balik sebenarnya, kita punya stres tu, stres sebab kita nak buat kita punya empire sendiri sebenarnya tau. Itu saya set mindset saya. Jadi bila saya balik Terengganu, kadang-kadang saya suka macam duduk relax balik, tenang balik, saya back to basic balik. Basic, kita jadi agent. Apa ni nak kena buat? So saya start balik macam kita buka balik iGrade, saya check balik saya punya FYC berapa, saya check NOC. Lepas tu saya pergi patah balik, siapa lagi aku nak kena push balik? Yang sebelum-sebelum ni. Lepas tu, okay, dulu kita ada buku yang planner tu kan. Yang planner tu, okay, saya daripada buku tahun 2015, saya buka balik, saya balik balik. Saya list down balik nama-nama saya dah pernah approach dulu tapi tak pernah close. Lepas tu saya buat satu list balik, saya blast balik. Itu saya buat. Pada masa sama apa yang buat saya bila saya down, bila saya Terengganu, saya akan patah balik, bangkit balik sebab sebenarnya semua agent sebenarnya. Lepas tu saya cakap sebenarnya penting kita ada agent sebab bila kita down, kita tak cerita kat agent kan. Tapi sebenarnya saya punya agent hari-hari call saya. Contohnya ada agent saya pada orang Kelantan lah contohnya. Sohok, akak teke, Gano ni. Dia Kelantan kan. Kita tengah stres. Tapi kita bila ada agent yang stres tu, kita macam, okey kak, boleh kak? Macam ni kak? Akak kena macam ni kak? Boleh kak? Boleh. Okey, masa bila kita dah motivate orang lain tu sebenarnya, kita motivate diri kita sebenarnya. Lepas tu kalau kata kita dah motivate orang tapi kita pun tak bergerak, macam kelakar lah. Jadi sebenarnya itulah penting, kita kena ada agent. Dan itu pula agent yang pada ramai, lebih dalam dekat 30 orang. Kalau hari-hari kalau 10 orang ada mesej cakap tekan, kita duduk bagi motivation supaya kita boleh bangkit balik sebenarnya. Sebab tu penting. Jadi even sekalipun kalau kata kita agent lagi, better ada team bawah tau. Lagi best cari team yang sama-sama kepala kita. Yang tu saya buat. Ada soalan lagi tak? Apa you Cuba buat marketing time as an agent. Listing masih agent. Apa tadi Nuzwan? Listing masih agent. You buat marketing masa time you agent. Okay, marketing. You buat marketing. Macam mana you buat marketing? Okay. Saya punya marketing mudah aja sebenarnya. Okay, dia tak ada macam magic sangat. Okay, macam biasa. Saya macam first kali saya lebih ceritakan saya punya lifestyle saya kat Facebook saya tu, saya tak lebih kepada macam cerita takaful sangat. Dia cerita tapi saya selang sendiri. Sebab kita nak kena make sure saya punya Facebook saya tu dia macam diary tau. Saya nak kena make sure dia nampak macam orang suka scroll kita, Facebook kita. Jadi, contoh pagi apa saya buat? Apa yang saya buat, contohnya bangun pagi, buka iPad. Itu tak ada iPad, tapi tu laptop. Time tu. Buka laptop, ada coffee sebelah, susun cantik bagi gambar. Good morning. Antara pagi-pagi nak kena buat quotation dulu. Tu apa yang saya buat. Lepas tu, apa saya buat lagi, saya scroll balik, macam cakap tadi, yang mana-mana saya dah buat listing lama-lama tu. Listing lama-lama saya tu, saya scroll balik, saya promote balik. Okay. Tapi yang sebenarnya, yang paling best sebenarnya kita punya existing customer tau. Even kata kita ada 10 orang customer sekalipun, sebenarnya benda tu sangat bagus. Okay, macam apa yang saya buat dulu, saya setiap bulan, saya memang akan jumpa existing saya, acah-acah macam nak pergi tukar, nak update nominee, nak update
kereta punya towing. Okay. Tapi saya tak pergi dekat dia orang punya rumah, saya akan pergi dia orang punya office. Itu yang saya buat. Jadi saya pergi dua orang, saya akan kenalkan diri macam biasalah. Kadang-kadang saya lunch dengan geng-geng diorang. Itu yang saya buat dulu. Tapi itu je lah saya buat. Dia simple je. Satu lagi apa saya buat, dulu kita ada polisi. Ada polisi, jadi polisi tu apa saya buat dulu, saya suka beli gift tau. Gift tak ada mahal pun, saya beli kadang-kadang saya beli payung. Pernah sekali hari tu, saya tukar sikit, saya pergi beli tudung. Sebab time tu saya punya, yang ambil polisi saya ramai perempuan, jadi saya buat tudung. Tudung tu saya tak lipat tau, saya letak dalam satu plastik. Plastik tu, supik tu, plastik tu saya letak tudung banyak-banyak. Saya pergi jumpa klien, saya buat polisi cakap, okay ni satu polisi untuk awak. Okay, ni saya nak bagi gift ni, ada tudung kat sini. Awak pilih lah satu je, polisi awak satu je. Lepas tu dia pilih lah polisi tu angkat-angkat kat office kan. Dia angkat lah bagi-bagi bas semua. Orang lain pun tengok. Daripada bila orang lain tengok tudung tu, orang tanya siapa tu? Tu dah ejen aku. Tu je saya buat. Kita kena kreatif lah. Buat kita jadi ejen ni. Jangan jadi secret agent. Kita kena make sure semua orang tahu kita ni ejen. Tak nak malu sangat lah. Tu je. Benda tu macam kelakar tapi tak payah malu pun. Kerana kata jadi ejen ni, saya cakap jadi ejen ni. Satu, kena make sure semua orang tahu. Lagi kita kena kreatif. Okay. Dia indirectly tau. Dia tak directly kita macam cakap, saya ejen, mainlah minta kamu saya. Tak. Tapi tak. Saya macam, kita biar orang lain tu bercakap tu kita. Tu ejen aku. Bagus ni ejen kau buat tudung. Memang je bagus pun. Tu je cara saya buat dulu. Lepas tu sekarang ni pun, sekarang tak ada polisi kan. Tak ada polisi. Tapi saya buat sekarang ni, itulah masa dah PKP longgar sikit tu kan. Saya pergi print balik dekat iGrade partner tu. Kita punya polisi, saya buat polisi dalam bentuk simple-simple je. Saya print bagi pada penting je. Saya binding, saya letak dalam file cantik yang jenis macam tembuk lubang tengah tu kan. Ada besi tu kan. Okay, sebab benda tu saya buat idea, saya buat gift. Itulah saya jumpa orang. Itu saya buat. Jadi maksudnya dia Takaful ni memang betul sekarang ni memang musim tak boleh jumpa orang. Tapi kalau kata yang ada boleh jumpa tu, better jumpalah sebenarnya. Dia lagi ada percentage tau. Even kalau kata kalau kita nak post sekalipun, post lah polisi tu. Walaupun polisi tu memang bukan valid pun sebenarnya, tak valid sangat pun. Tapi cubalah post, lepas tu sekali bagilah gift dia suka. Walaupun kecil pun dia suka gift tu. Bagi je. Yang tu je saya buat. Simple je. Ada soalan lagi tak? Lagi satu soalan. Ada siapa-siapa? Korang tanyalah time ni kan. Kalau korang ada cabaran ke nak buat apa ni, boleh tanya dengan ni. Boleh tak? Tanya je. Ada tak? Ada siapa-siapa nak tanya? GM ada soalan GM. Kod-kod lah nak tanya kan? Tak ada Zah, tak ada soal. Tak ada. Okay, cuba tengok next slide. Okay. Wow. Motor paling key sekali tu. Yang tu lah motor saya pergi jadi ejen dulu. Sampai sekarang saya buat motor. Motor idola belah kanan sekali. Yelah, tapi nak perjalanan tu masa nak cerita kan, motor paling hujung tu lah motor tu lah saya pergi. Motor tu pernah meletup tengah jalan tau. Enjin pukul 12 malam. Saya dengan adik saya pergi appointment. Motor yang TAL zaman silver tu. Tengah malam. Tayar pancit motor tu lah. Lepas tu dia punya enjin meletup kat situ lah. Lepas tu masa enjin meletup saya tak ada duit tau nak bayar tau sebenarnya tau. Nak bayar enjin. Time tu kena bayar 500 kot, tak ada duit. Time tu mak saya terpaksa bergadai kot nak pergi baiki motor tu kot. So maksudnya kat sini kita nak kena pay balik apa yang orang yang dah sacrifice untuk kita sebenarnya. Even yang motor yang tengah tu pun, sebab motor satu dah rosak. Motor yang tengah tu beli, saya pinjam duit makcik tau. Saya tu beli lah berapa? 7,000 berapa? Saya jual motor tu 1,000 lebih, balance tu dah 5,000 lebih, pinjam duit makcik saya. Bayar bulan-bulan. Tapi dia macam saya cakap bidang sebenarnya nak cerita susah sebenarnya, tak ada orang dengar sebenarnya. Jadi dia kena sampai satu level macam kita dah
macam level yang dah berjaya, baru orang nak dengar susah kita. Bila kita tak sampai level tu lagi sebenarnya, orang tak nak dengar susah kita sebenarnya. Yang tu yang saya perasan. Jadi sekarang ni, nak tak nak apa yang saya nak cakap kat sini kan, buat je lah. Buat. Kita kena, nak tak nak memang kena berjaya. Tu je. Baru orang kepandang kita. Saya tak minta orang pandang saya pun, saya tak suka orang pandang saya. Saya pun malu sebenarnya nak buat share sebenarnya, nak cerita semua ni pun. Tapi macam, kalau nak kata susah ke apa, saya rasa saya lagi susah kot. Saya juga, semua saya tak bercerita ke orang. Even orang cakap, engkau tak apalah, engkau bujang, boleh lah. Sebenarnya tak bujang sangat sebenarnya saya. Cuba tengok next slide saya. Betul, next slide. Okay. Orang kata saya tak ada anak kan? Okay. Masa tahun 2019, saya kan duduk dengan adik saya PJJ dengan husband dia. Okay, daripada awal dia pregnant sampai dia ada anak besar tu, saya jaga sekali. Jadi nak ceritanya, saya punya aktiviti saya pun memang terpaksa macam pecah juga. Walaupun saya bujang, tak ada anak lagi, tapi anak saudara duduk dengan saya. Jadi pagi-pagi memang terpaksa bangun awal, nak pergi hantar pergi nursery. Lepas pergi nursery, saya hantar adik saya pergi, kita naik motor time tu tau. Pergi hantar nursery, pukul 7. Lepas tu pergi hantar adik kerja. Lepas tu baru saya pergi buat appointment semua. Lepas tu balik lagi. Macam biasalah buat aktiviti ni. Macam orang ada anak lah. Jadi kalau kata tak ada modal, saya pun tak ada modal dulu nak berniaga. Satu lagi kita bila kata boleh buat lah benda ni, tak ada masa sebenarnya, boleh cari masa. Saya pun dulu pun pergi appointment malam je sekejap. Balik uyuh penat-penat. Sibuk dengan anak. Okay, saya memang tak ada anak, tapi time saya buat UM pun saya tengah duk layan ke si awang kecil tu. Demam ke apa benda ke, still lagi dengan dia, si kecil tu. Saya tu nak buat UM. Okay, tak suka cara leader. Okay, jadilah leader. Yang ni masalah dia, jadilah leader. Senang. Kalau kata kita ada culture kita create culture dia sendiri. Nak kata tak pandai bercakap, saya pun tak pandai bercakap. Saya orang Terengganu, saya punya cakap lagi pekat, lagi pure lah kata orang. Orang tak faham apa cakap. Kalau kata tak confident, saya lagi tak confident nak jumpa orang. Saya takut tau. First time saya pergi appointment dengan Arwah Mahdi yang meninggal tu. Saya pergi appointment, saya cakap tak apa-apa time tu. Okay, itulah. Jadi, kita jangan create alasan untuk berjaya, kita kena create alasan untuk berjaya, itu je. Nak tak nak kita buat je. Alright, okay, next slide. Check next slide. Okay. Saya punya biggest achievement as agent. Okay. Saya tak nak cerita sangat lah pasal pergi trip ke benda ke semua tu. Benda tu benda tepi sebenarnya bagi saya lah. Tapi bagi orang lain mungkin lain kot. Dia punya goals dia. Tapi bagi saya punya jadi agent bukan sebab saya nak pergi trip, bukan sebab saya nak apa benda kereta semua tu, tak kisah. Tu bukan masalah. Saya tak fikir sangat. Okay, cuba tengok next slide. Kenapa saya jadi agent sebenarnya? Okay, ni sebab apa? Okay, bila saya jadi agent, saya rasa macam saya syukur sangat. Okay, yang first kali saya boleh make sure adik saya yang kecil tu dah pergi belajar buat farmasi. Yang seorang tu yang tengah tu dah habis belajar, yang tengah tu habis belajar. Masa tu pula saya boleh ada masa yang sekolah tu saya bawa adik saya daripada Terengganu datang duduk dengan saya. Sebab dia nak PMR, bukan PMR, PT3. Dia duduk dengan saya. Time tu saya tengah nak buat UM tadi tu, saya duduk sekali dengan saya. Sebab saya nak ajar dia lagi, sebab kat Terengganu tak ada orang ajar dia. So lagi senang saya nak ajar dia. So masa tu bila saya balik appointment, saya mengajar dia pula untuk benda subjek. Okay, lepas tu adik saya yang kecil-kecil lah tu. Masa saya jadi agent tu semua, itulah size dia orang, kecil je. Maksudnya time ni saya memang dah pegang tanggungjawab besar tengok begitu. Lepas tu saya rasa macam saya cakap macam ni. Kita kena kental lah kot. Bagi saya ni lah big why saya semua ni. Kenapa saya buat Tagafu? Sebab saya nak masa, saya nak kerja untuk diorang sebenarnya. Sebab saya nak make sure diorang berjaya, tu je. Saya nak. Kita tengok next slide. Okay. Daripada diorang bujang, okay, sampailah diorang kahwin. So saya jaga diorang.
adik saya nombor 3 dah kahwin. Saya jadi tukang cakap saya lah. Saya ada masa, time tu dia masih nak kahwin tu bulan 12. 2-3 hari sebelum saya nak settle closing tu UM. So saya boleh lari sekejap, settlekan dia punya kahwin, jadi wakil, cakap semua. Lepas tu adik saya tepi tu yang naik motor sekali dengan saya tu. Itulah. So saya boleh nampak dia. Saya macam, saya bangga tau. Saya boleh, saya macam ni saya tak tahu macam mana. Tapi bila saya tengok gambar-gambar ni, saya rasa macam, saya banggalah diri saya. Tu je lah cakap. Walaupun orang, mungkin lah orang tak nampak benda ni kot. Tapi bagi saya rasa ni lah achievement saya yang terbaik. Saya nampak dia orang boleh habis belajar semua. Adik-adik semua boleh kahwin. Saya bangga lah. Betul. Tahu saya macam, aduh, abuk. Tahu, ni lah saya punya big wise ni. Kenapa saya buat tagafu sebenarnya? Kalau saya rasa nak jatuh, saya rasa macam nak give up, ni lah saya pandang. So korang pun samalah. Kalau rasa macam ada something ke, rasa dah macam nak give up ke, tengok balik apa benda korang rasa korang nak. Korang rasa apa big why korang. Macam saya tak fikir sangat kereta besar ke benda semua, tak. Saya tahu saya nak dorang besar pemata saya sebab tanggungjawab. Ni tanggungjawab saya tau. So saya kena, kalau saya jatuh, saya tak kuat. So dia takkan jadi macam ni. Dia tak, macam mana saya nak sambung, nak bayar dia orang belajar, macam mana saya nak tanggung dia orang makan semua. Sampai dia orang dah masing-masing dah start kerja, dah start kahwin semua. Even adik saya perempuan kahwin tu pun saya yang jadi wakil, nak bercakap semua benda. Itulah apa saya buat. Itulah saya. Stay next slide. Okay, yang inilah mak saya. Inilah saya punya GM saya. Dia bigger saya punya big Y. So, apa mak saya nak semua saya bagi. Itu je cakap. Kalau tak dapat saya usahakan saya akan dapat juga. Mak saya nak kereta, nak tukar kereta, cakap okay, saya tukar. So, saya dah beli kereta baru. Saya dah beli tukar kereta lain lah untuk mak saya. Dia nak pergi jalan-jalan mana-mana pun saya boleh bawa mak saya pergi jalan-jalan. Nak pergi mana, pergi kamera. Tak apa, kita kan kerja sendiri buat tagafu. So saya boleh berhenti, saya boleh stop sekejap seminggu, saya boleh bawa dia pergi mana-mana. Nak kamera ke mana-mana semua saya boleh bawa. Mak saya nak beli barang, saya beli je. Nak handbag ke benda, boleh. Kita boleh bagi je. Bila kita dah ada satu level tu. Tu je lah mak saya. Tak kisah pun. Dia nak apa benda dia bagi je. So bila kita rasa, itulah saya cakap. Kalau rasa kita dah rasa down ke, pandang balik. Mungkin dia punya big why, anak ke, isteri ke, suami ke, terpulang lah. Tapi fokus lah untuk diorang. Kadang-kadang kita kena kuat lah. Kalau kita tak kuat, tak boleh lah. Kita kena kuat, tu je. Apa saya mindset saya tu je. Aku kena kuat, tu je. Kalau aku tak kuat, diorang tak dapat apa benda sepatutnya diorang dapat. Saya tak nak diorang susah tau, tu je. Tak nak diorang susah. Saya nak diorang happy je. Biar kita susah. Jadi diorang happy. Tu je. Tengok next slide dan habis dah sikit lagi. Next slide. Okay, ni je lah maksud dia. Nothing is impossible. The word itself say I'm possible. Tu je. Dalam dunia tak ada benda impossible pun. Kalau kita nak, kita boleh buat je. Tu je. Just kita tukar mindset daripada impossible jadi possible. Aku boleh buat. Tu je. Jadi tak jadi tu nombor 2. Kadang-kadang kita tak achieve benda tu pun, kita boleh sampai ke level tu dah okey lah. At least kita ke arah tu tau. Tagafu ni macam satu perjalanan tau. Kita kena make sure benda tu nampak macam, bukan nampak macam happy. Kita just kena lalu je benda tu sebenarnya. Susah ke, ada masalah ni ke, masalah tu ke, hadap je lalu je sebenarnya. Sebenarnya okey je. Dia satu perjalanan tau. Kalau kata kita buat tagafu ni semua benda senang, semua orang boleh buat. Jadi, satu lagi, kita nak guide orang sebenarnya tau. Sebab kita level kita, kalau kita buat tagafu ni, kita nak satu level kita akan duduk untuk guide orang yang lagi. Jadi kita make sure, kalau kata ada masalah ke, kita lalu je sebenarnya tu. Sebab nanti benda tu lah kita akan matang kita sebenarnya. Sebab tu lah saya nampak macam orang tua sikit kadang-kadang tengok saya kot. Sebab benda ni macam ni lah kot. Okay, tengok saya punya slide seterusnya. Okay, opportunity don't happen, you create them. Maksudnya kat sini, saya suka pegang benda-benda ni tau. Peluang tu dia tak akan jadi tiba-tiba, kita kena cerita benda tu.
Kalau kata tak ada prospek, so kita kena cipta mana nak cari prospek. Kalau kata orang tu tak nak ambil kita, kita tak kreatif, kita cuba jadi kreatif. Kalau kita tak pandai nak edit, kita belajar jadi edit. Tu je saya buat. Terpaksa. Sebab ni kerja kita kan business owner. Kita kena ingat kita business owner, tu je. Okay, last slide. Okay, tu je. Terima kasih. Buat saya. So don't forget to nak subscribe ke apa ni, ke follow tu. Follow, so siapa yang nak follow Sohok, boleh pergi kat itulah dia punya Facebook Ishak Amri, dengan dia punya Instagram. Okay, so Sohok, apa yang akan nak cakap kat sini itulah kat sebalik tu kan, macam speechless gila bila tengok macam mana perjalanan Sohok tu kan. Sebab sometimes like macam even myself sendirilah rasa benda tu macam kita rasa kita susah, tapi sebenarnya ada orang lagi lebih susah sebenarnya. Okay, so maknanya macam tapi dengan kesusahan yang apa yang Sohok alami sekarang yang dulu, so buatkan awak sekarang ni kuat. So macam ada keindahan sebalik awak punya kesabaran tu. Okay, so macam mana daripada situ akan nampak point dia dekat sini. Siapa Big Y kita? Blessed, Big Y, benda tu sangat penting. Okay, to all agent termasuk leaders juga. Okay, so nampak kat situ macam Sohok, dia tak pentingkan diri dia sendiri. Dia seorang yang sangat, orang kata, pentingkan keluarga. Dia settlekan adik dia belajar. Dia settlekan maksudnya bila ayah dia meninggal, dia dah ambil alih tugas sebagai seorang ayah. Okay? Sebagai seorang ayah, seorang abang dan seorang anak. It's not easy It's not easy. So macam you guys, kita semua lepas ni please korang masuk, korang ambil exam TBE tu, it's not easy. Susah. Okay, ada yang sampai 2-3 kali ambil. Tapi kenapa kita tak nak buat? So lepas ni, semoga dengan pengkongsian daripada UMSH, okay, membuka minda, membuka hati, membuka fikiran kita semua, kenapa kita kena buat. Kenapa kita memang kena buat, and kita dah kena start buat kita punya goal. Macam Sohok sini, you ada you punya goal kan? Kan? You ada you punya tu, benda tu. That's why tadi, Wah Herman tu kan cakap, kenapa kita kena ada benda tu? Sebab bila kita rasa macam kita dah tak boleh, kita dah rasa give up ke apa, tengok balik kau punya goal. Kau tulis apa? Kau nak berapa? Kau nak bagi mak kau apa? Apa yang kau nak? Bila kau dapat komisen tu lebih, tengok macam bila komisen okay, dia okay, tak ada asal tak nak bagi sebab macam Sohok tadi cakap, okay komisen go, kita bagi 2 orang. Kita bahagi 25% okay berapa. Tapi nampak tak kat situ dia punya blast, dia punya ni. Slowly sekarang Alhamdulillah apa yang ibu dapat 2,000. Okay, ibu nak apa bu? Nak kereta? Ambil bu. Ibu nak apa bu? Ni semua. Sebab tu korang bila kita ada lebih, kita pun boleh kongsi rezeki sama-sama. Okay, so I hope lah kita semualah, myself sendiri lepas ni kita set balik kita punya goal, kita buat yang terbaik. Okay, sebab kenapa bila kita membahagikan keluarga kita, benda tu lagi smooth tau perjalanan kita. Okay, so Sohok, thank you so much Sohok untuk you punya sharing yang bagi akak yang macam kita tak dapat benda ni and our surprise tak pernah, gila, jarang seorang lelaki untuk menitiskan air mata. Because actually bila dah tersentuh hati, benda tu yang macam kita bila melibatkan keluarga, mak ke, suami ke, ibu anak-anak, benda tu akan tersentuh. Korang rasa korang susah, dia lagi susah. Makan kerak kerak nasi tu, bagi kerak dah warna tak nak makan dah. Sorry Sohok kat cakap orang biasa orang tak nak makan dah kerak. Tapi macam mana kesusahan tu dia buat balik, masak balik. So please kalau mana yang lain rasa macam susahnya buat takaful ni, korang fikir balik sebab kita ni tak sesusah macam mana orang lain. Okay, so GM Jaja, you ada nak masuk apa-apa lagi ke untuk slide Sohok? Untuk Sohok punya ni? Ataupun nak tambah apa-apa UM Ira, GM Jaja? Tak ada dah Iza, boleh teruskan. Sohok, thanks Sohok. Nak cakap pun sakit dada lagi ni Sohok. Itulah sebab tak nak cakap mana. Thank you Sohok for your time semua. I really appreciate. Memang you punya masa semua and sharing yang sangat, orang kata macam daripada
sharing from your heart. Benda ni true story kan? Benda yang bukan kita create kan? Alright. So thank you Soho. So I wish you all the best. Okay. Doakan sebab tahun ni second year Soho and mungkin akan tahun depan untuk route dia ke GM. And dengan usaha dia sekarang daripada tak nak jadi leaders, dia jadi leaders and leaders yang sangat banyak bawa recruitment and mega leaders bukan senang nak buat mega leaders. Even I dah lama pun tak masuk-masuk lagi. So dia baru masuk terus masuk mega leaders. Okay. So I wish you all the best Soho. So semoga dipemudahkan semua segala urusan Soho. Akak doakan yang baik-baik untuk Soho. Bertambah-tambah lagi rezeki Soho. Dimewah-mewahkan lagi rezeki Soho. Okay. Alright. Soho, okay bye. Assalamualaikum Soho. Okay, bye. Okay, bye.